Kemudian bila sampai je Syawal nanti, kan, jangan lupa mandi sunat Aidilfitri sebelum keluar menunaikan solat sunat Aidilfitri. Mandi sunat tu jangan lupa. Mandi memang mandi, tapi kadang kita terlupa untuk niatkan mandi sunat Aidilfitri. Bagaimana kalau mak besar menyatakan 3 perkara sunat di hari raya, antaranya mandi sunat sebelum keluar solat hari raya. Tu mandi sunat tu mustahab. Kedua, menjamah makanan sebelum keluar. Berdasarkan ni saya beritahulah, takut tak sampai ingatkan, malam ni saya ingatkan. Sebab siap dah tadi, dah diumumkan. Mungkin, saya rasa mungkin hari Isnin. Kan kau dah terlampau fikir, kau dah terlupa dah apa benda sunat, baik aku beritahu dulu. Kan? Maknanya kalau Isnin, besok dah hilang dah orang dari masjid ni, takut-takut buat pengumuman awal tu. Kan? Kan? Jadi berdasarkan hadis dari Anas bin Malik diriwayatkan daripada Al-Bukhari yang menyebut Nabi SAW tidak keluar di pagi hari raya Aidilfitri sehinggalah Nabi SAW menjamah beberapa biji buah kurma. Jadi jamah buah tamar. Sebab apa? Sebab nak bezakan pagi raya dengan pagi Ramadan. Tapi kalau solat sunat Aidil Adha, kita disunatkan jangan makan apa-apa selain selepas kita dah solat sunat Aidil Adha, baru kita makan. Faham ya? Itu beza dia. Kemudian memperbanyakkan takbir dan bukan memperbanyakkan menonton cerita Korea dan Hindustan pada malam raya. Hanyalah saya kan nak tengok drama Korea, merau-rau dengan perempuan ni. Aduh. Jadi mana kata jangan banyak tengok apa? Nengok cerita pondok buruk tu tiap-tiap tahun. Macam tu nangis tiap-tiap tahun. Sian betul lah kau tengok Fauziah Hanawi tu dah. Tiap-tiap tahun sedih hidupnya, manyang tak dapat beraya je. Kan? Bawa lah cerita gembira sikit. Kan? Bukanlah makna gembira sampai lupa orang yang susah. Tak. Jangan terlalu sibuk dengan aktiviti persiapan raya sehingga meninggalkan peluang takbir. Alhamdulillah, sekarang semua orang tak ada sibuk tukar sarung kosyen lagi dah. Sebab semua dah pakai sofa. Kan? Cuma yang masalahnya sekarang dia dah pandai minta tukar sofa. Tu yang pening kepala tu. Kan? Penting. Takbir. Kan? Takbir yang dibenci oleh syaitan. Sebab bila kita bertakbir, syaitan cukup tak suka. Sebab dia cukup terseksa dengan takbir yang kita baca. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Confirm Isnin. Kalau macam tu takbir. Aduh, hai. Tak adalah. Kan? Tapi Ustaz, saya tak pandai lah takbir tu Ustaz. Saya tak pandai yang dah tu, tak pandai. Yang sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazama ahzaba wahdah. Dia tak tahu tu dah tu. Tak apalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia kata walillahil hamd pun tak tahu. Tak apa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah sampai pagi esok. Macam tu lah. Tak ada salah dah. Bertakbir itulah dia. Kan? Buat ya, jangan tak buat. Kalau kita tengok bagaimana Ibnu Umar radhiyallahu anhu keluar di hari raya Aidilfitri, beliau akan berterusan bertakbir sehinggalah imam keluar untuk mengimamkan solat hari raya. Maknanya boleh takbir sampailah solat sunat Aidilfitri. Maknanya kalau dah mula 8.30 pagi, maka setakat itu ajalah. Masa pagi tu siapa yang nak bertakbir, datanglah awal sikit ke masjid. Pukul 7.30 tu dah datang. Bertakbirlah kita. Tapi tolong ya, tolong. Jangan main belasah ya. Ada tajwid dia bertakbir ni. Main bunyi. Walillahi hamd. La ilaha illallah. Apa yang kau baca ni? Dah lah kau pakai mic. Satu kampung dengar. Kesalahan yang kau buat dengan penuh bergaya tu. Kan? Yang jauh lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak apalah. Tu tak boleh tolong. Dah memang lidah dia macam tu.
Oh sedap kau ngutuk Jawa. Aku Jawa juga tahu. Kan belah mak Jawa, belah ayah Minang. Tu muka macam Pan Asia tu. Macam tu. Kemudian mengucapkan selamat dan mendoakan antara satu dengan yang lain. Tak ada masalah nak menggunakan apa juga kalimah, asalkan mempunyai maksud yang sama. Bagaimanapun kalimah yang digunakan di zaman baginda SAW adalah taqabbalallahu minna wa minkum, yang bermaksud semoga Allah menerima amalan ibadat Ramadan kami dan kamu. Kan yang kita biasa baca taqabbalallahu minna wa minkum. Lepas tu kita jawab minna wa minkum taqabbal ya karim, kan. Jadi bolehlah ucapkan. Disebut dalam sebuah riwayat, artinya berkata, wasilah aku bertemu Rasulullah SAW pada hari raya, aku katakan pada baginda taqabbalallahu minna wa minka. Baginda menjawab ya taqabbalallahu minna wa minka, berdasarkan hadis riwayat Al-Baihaqi. Kemudian yang kelimanya, berpakai pakaian yang terbaik yang kita ada, kan? Walaupun demikian perlulah ikut kemampuan dan tidak ada pembaziran dibenarkan. Tompah baju sampai 20 nak pakai bila? Nak pakai bila? Tolong cakap. Tompah baju Melayu sepasang, siap dengan sampin, kan? Sampai 5 pasang. Sudahnya pakai baju tu je. Sampin dengan seluar tu hari kedua dah tak nampak lah, kan? Itu sebabnya membazir, kan? Tidak dibenarkan menghina pakaian orang lain yang kurang indah dan kurang mahal. Kan? Ini macam pakaian ni angkat tepi jalan je. Aku pernah nampak ni RM5 kan? Tak payahlah, tak payah. Orang perempuan, tolong jangan pakai yang ketat-ketat, yang menyusahkan pandangan orang lelaki. Macam tu, kan? Pakaian ketat, lepas tu dia buat kain belah. Lepas tu bila angin tiup, dia sibuk nak tutup. Kambangan kau je tu, kan? Yang kau pergi tompah apa pasal? Jadi seorang suami dayus kalau membiarkan isterinya pakai pakaian sedemikian. Ingat ya, orang lelaki yang membiarkan isteri dia pakai pakaian yang seksi, pakaian yang ketat, pakaian yang jarang hingga menampakkan jenis dan jenama baju dalam ni. Contohlah, punya ketat tapi jarang lah tu. Ada. Udahlah jarang, jaring lah tu. Kan macam mana? Kan tu semua lah aku akan merosakkan bacaan bacaan orang yang tengah semayang. Dia nampak terbayang lagi dia nampak. Tolong hati-hati, ya. Dan janganlah pula terlupa untuk menutup aurat. Nak pula kita pergi beraya, jumpa saudara mara, dah makan lauk landak, gulai landak, rendang landak tengah hari tu, terlelap tidur kat ruang tamu, kain tersingkap, aurat tak tutup, sedangkan ada juga auratnya kita dengan saudara-saudara kita. Kemudian memakai wangi-wangian. Pakailah wangi-wangian, spray lah badan tu nak pergi. Sebab apa? Sunnah, kan? Wangi-wangian. Zap, dia capai mana yang sempat, bygone spray. Pakai lain macam baru ni musim denggi dia tu, kan? Kemudian menukar jalan ke tempat salat. Berdasarkan hadis dari Jabir radhiyallahu anhu menyebut bahawa Nabi SAW biasanya menukar atau berbeza jalan pergi dan pulang apabila hari raya. Maknanya dia pergi ikut jalan ni, balik ikut jalan ni. Macam itulah. Ada banyak ke jalan kat Kampung Kerawai ni, banyak. Banyak ikut semua jalan tu, ya. Kemudian berziarah dan merapatkan hubungan baik sesama Muslim. Jangan sibuk dengan TV je, jangan sibuk dengan handphone saja. Berhari raya tu, berhari raya ziarah menziarahi antara satu sama lain.